kitab kita Idaman Penuntut insya-Allah, iaitu dalam terjemahan dalam bahasa Rumi kita. InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada halaman 38 insyaAllah. Pada halaman 38. Kalau yang Ruminya, yang Jawinya insyaAllah pada halaman 76. Yang Jawinya pada halaman 76 dan yang Ruminya pada halaman 38 yang kita singgah dulu, iaitu sambungan kita pada bab solat sunat, iaitu hari ini kita sambung solat sunat hajat. Solat sunat hajat. InsyaAllah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung kitab kita insyaAllah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darani amin. Salat sunat hajat. Barang siapa ada berhajat sesuatu perkara yang baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Untuk dirinya atau untuk orang lain. Ini bermaksud boleh kita minta tolong. Minta tolong orang lain untuk salat hajat, untuk tunaikan, untuk mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pada Allah untuk menunaikan hajat kita. Disunatkan ia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat dinamakan salat sunat hajat. Dinamakan salat sunat hajat. Biasanya orang sebut salat hajat. Itu sinonim dengan bahasa kita, iaitu salat sunat hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi persoalan sekarang, kita ada hajat tak? Sebagaimana guru kami mengungkapkan bahawa makruh kita salat sunat hajat sekiranya kita tidak ada hajat. Kita tidak ada hajat tapi kita salat sunat hajat, maka hukumnya adalah makruh. Namun kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang mana sifat kita sentiasa yuhtaju ilallah, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat, setiap detik yang kita lalui, kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaran itu, maka tiadalah hukumnya makruh kerana kita sentiasa mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kecil ataupun besar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi sekiranya kita mempunyai hajat, maka sunat kita menunaikan salat sunat hajat yang mana lafaz niatnya sebagaimana yang sedia kita maklum. Usalli sunatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana biasa kita salat, ini kita takbir, Allahu Akbar. Jadi dalam takbir itulah terlintas di hati kita. Kita lintas di hati kita dalam masa kita takbir untuk kita salat sunat hajat. Jadi macam biasa kita salat, macam mana salat-salat sunat yang lain juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas salam, kata musannif, baca Fatihah. Selepas itu mintalah apa yang dihajatkan dalam bahasa yang ia faham, yakni dalam bahasa yang kita faham. Jangan baca hajat, baca doa yang mana kita pun tak faham doa tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi baca doa mohon hajat, yakni dalam bahasa yang kita boleh faham. Kalau kita faham dalam bahasa Arab, itu yang terbaik, kita baca doa dalam bahasa Arab. Itu yang afdal. Tetapi kalau kita tak boleh faham dalam bahasa Arab,
bacalah dalam bahasa apa yang kita faham. Sebab Allah Subhanahu wa taala memahami segala bahasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tertib doa macam biasalah, kita mulakan dengan hamdalah, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamdalah, dan selawat, kemudian kita berdoa, kemudian kita tutup dengan selawat dan hamdalah. Kerana di sana ada Nabi SAW bersabda, doa yang dipanjatkan di antara dua selawat tidak akan ditolak. Di antara dua selawat tidak akan ditolak. Kerana kemuliaan baginda Nabi SAW. Kerana selawat itu Allah Ta'ala tak tolak. Maka kita mengharapkan, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa yang kita panjatkan juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada Allah, saya aku perkenankan. Bermaksud Allah Taala memang akan tunaikan doa-doa yang kita panjat, sehingga Allah Taala minta kepada kita agar kita memohon kepada Allah. Cuma dalam menunaikan hajat itu Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ada yang Allah Ta'ala tunaikan sebab Allah Ta'ala menunaikan mengikut keperluan, bukan mengikut kehendak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu jangan kita kecewa, jangan kita putus asa di saat kita memohon hajat kepada Allah, seolah-olah tidak ada, tak ada, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak tertunai apa yang kita minta. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, innaka la tuhibbul mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji. Sekiranya Allah SWT berjanji, Allah Ta'ala akan perkenankan doa. Allah Ta'ala akan perkenankan doa-doa kita. Cuma dalam memperkenankan doa itu, ada yang Allah Ta'ala tunaikan segera, ada yang Allah Ta'ala tangguhkan, dan ada yang Allah Ta'ala simpan di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma yang penting ialah jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan doa kita terhalang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, pada pagi ini kita sambung itu salat sunat tahajud. Jadi sebelum tu ada juga amalan-amalan sesetengah masyarakat kita, iaitu selepas daripada selesai salat sunat hajat, sujud. Dan dalam sujud itulah mereka berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada lisan guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak ada di sana amalan tersebut. Sekiranya kita sujud untuk berdoa. Kerana sujud itu ada beberapa. Yang pertama, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud dalam salat. Itu sahaja yang ada sujud. Jadi kalau kita sujud semata-mata sujud itu untuk nak berdoa sahaja, maka itu tiada dalam syariat. Tiada dalam syariat. Namun sekiranya kalau kita sujud itu, kita sujud syukur kerana Allah Ta'ala memberi keizinan kepada kita, memberi ruang dan peluang kepada kita untuk solat hajat, maka kita bersyukur dengan nikmat itu. Kita pun sujud syukur setelah mana kita solat sunat hajat, kemudian dalam sujud itu kita berdoa, maka itu tidak mengapa. Sebab kita sujud itu adalah sujud syukur, bukan kita sujud itu untuk sujud berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang hamba di saat kita sujud, iaitu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan bermakna kita nak memohon kepada Allah, kita kena sujud. Tidak. Sebab tidak ada di dalam syariat kita, kerana jelas bahawa sujud yang ada adalah sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud dalam solat. Tidak ada sujud untuk doa. Tidak ada sujud untuk doa. Jadi kalau kita nak sujud juga, maka kita takbir, niat sujud syukur, kemudian kita sujud
Nah, kita bacalah subhana rabbiyal a'la dalam sujud kita, nah, ataupun sajadah wajhil ladzi, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon hajat kita, maka itu tidak menjadi kesalahan dan bercanggah dengan syarak. Sebab itu ada di dalam syariat kita. Cuma kadang-kadang itulah yang berlaku dalam masyarakat. Setengahnya, maka setelah selesai sujud dan selesai solat hajat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka Allahu Akbar, sujud. Jadi itu timbul satu persoalan. Sujud itu sujud apa? Sujud itu sujud apa? Jadi kalau kita sujud semata-mata sujud, untuk berdoa, maka itu tiada di dalam syariat kita. Tiada di dalam syariat kita. Maka timbul persoalan, adakah salah perbuatan tersebut? Karena memandangkan kita ada jenis-jenis sujud, maka sekiranya sujud itu semata-mata untuk berdoa, maka kalau kita sandarkan itu daripada Nabi SAW, maka itu salah. Tapi kalau kita lakukan hanya semata-mata untuk kita berdoa dalam keadaan sujud, maka ianya tidaklah berdosa kerana kejahilan kita. Kerana kejahilan kita, sebaiknya kita sujud itu ada sujudnya. Jadi kita boleh tempelkan sujud syukur di sana, dan dalam sujud syukur itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di situ kerana ada segelintir masyarakat kita yang mengamalkan budaya tersebut. Ini budaya sujud selepas solat sunat hajat. Solat sunat hajat. Jadi tak salah kalau dia tahu yang dia sujud itu adalah sujud syukur. Bukan sujud semata-mata nak berdoa, ataupun sujud yang dikaitkan dengan solat hajat. Sujud yang dikaitkan dengan solat hajat itu tidak ada. Kalau sujud yang dia sujud itu adalah dikaitkan dengan solat hajat, maka itu tidak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata musannif, lepas baca Fatihah tadi, maka mintalah, mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga amalan yang dilakukan, iaitu dalam sujud yang terakhir dipanjangkan. Maksudnya di situ dibagi ruang yang memimpin. Contohnya lah dalam kita buat qiyamul berjemaah contohnya, maka masa solat hajat, maka dimaklum oleh yang memimpin. Dalam sujud yang terakhir kita akan sujud panjang untuk bagi ruang untuk kita berdoa. Maka timbul persoalan yang ditanya, adakah boleh kita memanjangkan sujud yang terakhir? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Jadi dalam persoalan tersebut, asasnya, sunnah fi'alah Nabi SAW, Nabi samakan setiap sujud. Kalau sujud yang terakhir itu panjang, maka yang lain pun panjang. Maksudnya daripada rakaat pertama, sujud rakaat pertama pun panjang, kedua pun panjang. Itu yang berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Jadi kita hanya mengambil sujud yang terakhir. Jadi kalau kita sujud semua lama pada setiap rakaat, maka itu sunnah. Itu sunnah. Sebab solat sunat boleh kita memanjangkan sujud untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah. Maka persoalan sekarang sujud yang terakhir sahaja. Sujud rakaat yang terakhir itu kita panjangkan. Maka adakah salah? Maka di sana cuma tidak menepati sunnah fi'lah Nabi SAW, dan tidaklah menjadi satu kesalahan yang besar. Maksudnya tidaklah sampai berdosa. Sebab masih ada nas di sana Nabi berdoa di dalam sujud, maka tak salah untuk kita nak panjang. Tetapi kalau kita nak memilih untuk nak berdoa di dalam sujud, maka saya cadangkanlah untuk kita panjangkan bagi semua sujud. Setiap sujud kita panjangkan bagi semua. Itu yang terbaik. Itu yang